Misteri projek LCS bila nak siasat menteri? Skandal perolehan kapal pesisir pantai LCS untuk Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM yang dianugerahkan kepada Bow State Naval Shipyard BNS bernilai RM9 bilion oleh Kementerian Pertahanan menerusi LOA secara rundingan terus pada 16 Disember 2011 tidak boleh disembunyikan dengan menekan Rafizi Ramli. Bekas Menteri Pertahanan Pakatan Harapan Muhammad Sabu dan timbalannya Liu Chin Tong menzahirkan solidariti mereka bersama timbalan Presiden Keadilan itu yang telah disiasat oleh polis sehingga telefon bimbit beliau dirampas. Siasatan polis adalah berkenaan butiran yang dibongkar oleh saudara Rafizi daripada bahagian yang dipadamkan dalam laporan pengauditan forensik skandal LCS. Sepatutnya laporan yang telah dinyah klasifikasikan harus disiarkan secara lengkap tanpa mana-mana maklumat atau bahagian yang dipadamkan. Yang harus disiasat oleh polis bukannya saudara Rafizi tetapi mereka yang melakukan jenayah rasuah, kata mereka dalam satu kenyataan bersama. Menurut mereka, pihak berkuasa seharusnya menyiasat lebih jauh ke atas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Latif Ahmad dan Zainab Muhammad Saleh yang dinamakan dalam laporan pengauditan forensik baru-baru ini. Untuk rekod, pada 22 Ogos, Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara PAC menerima laporan pengauditan forensik berkaitan review of the LCS program daripada Bow State Heavy Industries Corporation Berhad BHIC. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan penyahklasifikasian laporan ini selepas mesyuarat Jemaah Menteri pada 10 Ogos. Muhammad dan Chin Tong berkata mereka bersetuju dengan cadangan PAC bahawa Jemaah Menteri hendaklah mengarahkan supaya pengauditan forensik lanjut dilaksanakan oleh BHIC ke atas projek LCS bagi melengkapkan segala transaksi dan aktiviti berkenaan dengan pelaksanaan projek dan LOA dari tahun 2015 hingga kini. Mereka juga membangkitkan isu penggunaan tidak wajar dana LCS. Memandangkan timbulnya isu penggunaan wang peruntukan LCS untuk pembayaran hutang lapuk New Generation Patrol Vessel NGPV oleh BNS, laporan Jawatankuasa Siasatan Tadbir Urus Perolehan dan Kewangan Kerajaan JKS-TUPKK berkenaan dengan 6 buah patrol vessel NGPV Integrated Logistic Support dan Commercial Package Program oleh TLDM juga harus dinyahklasifikasikan. Sejak laporan PAC berkenaan projek LCS diumumkan pada 4 Ogos disusul dengan klasifikasi dua laporan yang berkaitan, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM seharusnya telah mempunyai maklumat dan bukti untuk menjalankan siasatan, tangkapan dan pendakwaan terhadap individu-individu yang terlibat bidas mereka. Menurut Muhammad dan Chin Tong, isu kebejatan dalam perolehan LCS sudah lama dalam pengetahuan SPRM. Sebenarnya SPRM menghantar wakil ke semua prosiding PAC. SPRM juga menerima semua laporan JKS-TUPKK semasa laporan-laporan ini dibentangkan dan laporan pengauditan forensik berkenaan projek LCS. Laporan JKS-TUPKK berkenaan projek LCS dan projek NGPV dibentang kepada Kementerian Pertahanan pada Ogos 2019 dan dipanjangkan kepada SPRM dengan serta-merta. Siasatan skandal LCS perlu dijalankan dengan segera dan secara telus, tegas mereka. Rafizi Ramli sebelum ini berkata beliau berharap pihak polis juga bertindak secepat mungkin untuk menyiasat laporan yang dibuat Ahli Parlimen Pakatan Harapan Johor Bahru Akmal Nasrullah Muhammad Nasir terhadap Latif Ahmad mengenai pendedahan laporan forensik LCS yang menamakannya sebagai terbabit dalam kontrak-kontrak pertahanan. Menurut Rafizi, penafian Latif Ahmad mengenai pembabitan beliau melalui syarikat-syarikat yang dikawal oleh Zainab Muhammad Saleh hanyalah penafian di Facebook. Apabila Dr. Latif hanya menafikan di Facebook, itu bermakna beliau menuduh juru audit yang dilantik Bow State Heavy Industries Corporation BHIC iaitu Alliance IFA Malaysia Sdn Berhad menipu apabila laporan juru audit menamakan Zainab Muhammad Saleh sebagai isteri beliau dan menunjukkan keterlibatan Dr. Latif dalam kontrak-kontrak projek LCS, ujar Rafizi dalam kenyataannya. Rafizi mendakwa penafian mudah iaitu tanpa menunjukkan sebarang fakta atau dokumen adalah taktik biasa yang menjadi amalan pimpinan UMNO dan bekas UMNO yang kini dalam bersatu. Sebab itu, rakyat tidak lagi boleh mempercayai penafian kosong oleh menteri-menteri UMNO dan bersatu kerana rekod yang telah ada setakat ini. Tegasnya, memang benar seperti dakwaan Muhammad dan Chin Tong bahawa beberapa bahagian maklumat berhubung Alice Marine Limited yang didakwa dimiliki oleh Zainab Muhammad Saleh selepas perenggan 3.16.12 telah digelapkan.
Bagaimanapun, di bawah perenggan yang digelakkan itu terdapat kenyataan. It is noted that Abdul Latif is the spouse of Zainab, yang bermaksud siasatan mengambil maklum bahawa Abdul Latif adalah suami kepada Zainab yang dicatatkan dengan nota exhibit page 2400 until 2408. Maknanya, maklumat itu wujud dan bukan omongan kosong Rafizi. Menurut PAC, kerajaan telah membelanjakan 6.08 bilion ringgit bagi projek LCS, tetapi tiada satu pun daripada 6 kapal tersebut disiapkan, walaupun sepatutnya kapal pertama patut dihantar kepada TLDM pada tahun 2019. Justru sewajarnya semua yang terbabit dalam isu projek LCS ini disiasat dengan segera kerana ia berkaitan dengan keselamatan dan pertahanan negara. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.